Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sehat. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini mengandungi dua kemahiran. Yang pertama ialah kemahiran mendengar dan bertutur, manakala yang kedua ialah kemahiran membaca. Standard pembelajaran kita hari ini ada dua. 1.12 ialah mendengar dan memberikan respon terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal. Manakala yang kedua ialah membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal tentang majlis penyampaian bantuan persekolahan dengan betul. Manakala yang kedua, murid dapat membaca dan memahami grafik daripada bahan multimedia untuk membuat gambaran tentang faedah amalan masyarakat prihatin menggunakan peta pokok. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah, kemahiran pertama ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Masih ingat objektif kita yang pertama tadi? Murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal tentang majlis penyampaian bantuan persekolahan dengan betul. Mesti boleh memberikan respon dengan betul. Selepas ini kita akan lihat apakah yang kita akan buat. Aktiviti kita mendengar, memahami dan memberikan respon. Mendengar, memahami dan memberikan respon. Kita lihat dulu gambar ini dan teliti gambar ini. Ini adalah satu majlis penyampaian bantuan persekolahan. Dalam gambar ini, Hadif menghadiri majlis penyampaian bantuan persekolahan di sekolah. Perkara yang kita mesti lihat, majlis penyampaian bantuan persekolahan. Itu nama majlis dia. Sumbangan diterima daripada para penderma PIBG. PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan barangan yang diterima oleh murid ada beg sekolah, pakaian sekolah, pakaian seragam sekolah. Dan kalau kita lihat di sudut buku sebelah kiri, kita lihat alat tulis dan juga buku-buku. Jadi ini adalah sumbangan-sumbangan yang diterima oleh murid-murid. Balik kepada dialog yang akan kita lengkapkan pada hari ini. Kita akan baca dialog ini bersama-sama, dan sebelum itu kita lihat pada dialog yang warna biru dan warna hijau ada dua tempat kosong. Ini yang murid mesti respon dan lengkapkan selepas ini. Mari baca bersama cikgu. Wah, baguslah. Pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah kita mengadakan majlis seperti ini. Ya, betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Kita lihat ada tempat kosong. Kita biarkan dulu. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Dan seterusnya, tempat kosong lagi. Bolehkah murid-murid mengagak apakah respon yang boleh kita berikan untuk tempat kosong yang pertama dan yang kedua tadi? Baiklah, kita teliti semula gambar yang kita lihat sebentar tadi untuk mengingat kembali apakah maklumat yang terdapat di dalam gambar tersebut.
Baiklah, kita kembali kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama adalah berbunyi, banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Okey, siapakah yang menyumbangkan dalam gambar tadi? Para penderma PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Jadi, apa yang murid-murid boleh respon ialah para penderma Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang menyumbangkan bantuan tersebut kepada murid-murid. Itu adalah jawapan yang sepatutnya kita berikan atau respon yang kita berikan terhadap soalan pertama tadi. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan yang kedua. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey, itu adalah soalan yang kedua. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey, masih ingat barangan yang diterima oleh murid tadi? Ya, barangan yang diterima oleh murid-murid ialah pakaian sekolah, beg, buku dan alat tulis. Tahniah, kerana kamu telah mencuba dengan baik sekali. Kamu hendaklah menyalin dialog tersebut ke dalam buku tulis pemahaman kamu selepas pembelajaran kita selesai. Okey, baiklah sekarang mari kita imbas lagi pembelajaran kita sebentar tadi dengan melihat gambar tadi semula. Wah, baguslah pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah kita mengadakan majlis seperti ini. Ya, betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang menyumbangkan sumbangan tersebut kepada murid-murid. Apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Barangan yang diterima oleh murid-murid ialah seperti pakaian seragam sekolah, beg, buku dan alat tulis. Baiklah, cikgu harap murid-murid memahami dan boleh memberikan respon terhadap ujaran dalam pelbagai situasi tidak formal selepas ini. Okey, sekarang kita beralih kepada pembelajaran kita yang kedua. Okey, pembelajaran kita yang kedua ialah kemahiran membaca. Jadi masih ingat objektif kita tadi? Objektif tadi yang kedua ialah murid dapat membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran tentang faedah amalan masyarakat prihatin menggunakan peta pokok dengan betul. Okey, mesti boleh membaca dan memahami bahan grafik untuk membuat peta pokok. Jadi aktiviti kita untuk aktiviti yang kedua ini ialah membaca teks dan melengkapkan peta pokok. Membaca teks dan melengkapkan peta pokok. Baiklah, sekarang mari kita lihat peta pokok yang akan kita lengkapkan daripada teks yang kita baca. Okey, ini adalah peta pokok yang akan kita buat pada hari ini untuk latihan yang kedua, iaitu faedah amalan masyarakat prihatin. Okey, faedah amalan masyarakat prihatin untuk aktiviti ataupun amalan rumah terbuka, usung rumah, okey, gunting rambut percuma dan yang keempat ialah gerobok rezeki. Okey. Jadi selepas ini kita akan lihat teks yang kita mesti baca untuk
kita dapatkan maklumat bagi melengkapkan peta pokok ini. Baiklah, kalau murid lihat dalam peta pokok tadi ada perkataan faedah, tu faedah amalan masyarakat prihatin. Faedah ini bermaksud kebaikan. Jadi kita kena mencari kebaikan amalan masyarakat prihatin dalam teks yang bakal kita baca selepas ini. Okey, ini adalah pengenalan. Okey, tajuk kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jedwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Okey, selepas ini murid-murid boleh membaca bersama cikgu dan kita akan cari apakah kebaikan amalan masyarakat prihatin di dalam teks yang kita baca. Untuk teks yang pertama ialah rumah terbuka, amalan rumah terbuka. Okay, rumah terbuka ni biasanya dibuat pada musim perayaan atau majlis kerajaan seperti sambutan hari jadi, kenduri perkahwinan dan sebagainya. Jadi murid boleh baca selepas cikgu. Rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung-mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Ada tak murid-murid mengenal pasti faedah ataupun kebaikan amalan ini selepas membaca? Okey, mari kita lihat apakah kebaikan yang kita dapat daripada melakukan amalan rumah terbuka. Okey, faedah mengadakan rumah terbuka ialah masyarakat berbilang kaum dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Dan faedah yang kedua daripada amalan ini ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sekarang kita beralih kepada amalan usung rumah. Mari baca selepas ataupun bersama-sama cikgu. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi suatu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Selepas selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Murid-murid, adakah murid-murid sudah mengenal pasti faedah amalan usung rumah ini? Mari kita lihat apakah kebaikan ataupun faedah yang kita dapat daripada amalan ini. Okey, faedah amalan mengusung rumah ialah masyarakat hidup tolong-menolong dan bekerjasama antara satu sama lain. Manakala yang kedua pula ialah masyarakat menghargai pertolongan yang diberikan oleh orang lain.
Baiklah, sekarang kita bergerak kepada teks yang ketiga, iaitu amalan gunting rambut percuma. Baiklah, murid-murid boleh baca selepas cikgu ataupun bersama-sama cikgu. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama Ketua Kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua Kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sudahkah murid-murid mengenal pasti faedah yang terdapat di dalam amalan gunting rambut percuma? Baiklah, mari kita lihat apakah kebaikan atau faedah yang kita dapat apabila melakukan amalan ini. Faedah mengadakan perkhidmatan menggunting rambut percuma ialah dapat meringankan beban penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, kebajikan masyarakat yang susah juga terpelihara. Sekarang kita beralih kepada teks kita yang terakhir, iaitu amalan mengadakan gerobok rezeki. Baiklah, murid-murid boleh membaca selepas cikgu atau bersama-sama cikgu. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Adakah murid-murid sudah mengenal pasti kebaikan yang terdapat dalam amalan mengadakan gerobok rezeki? Maksud gerobok rezeki ini sebenarnya ialah kita mengadakan satu tempat dengan mengumpulkan sumbangan-sumbangan daripada pelbagai pihak untuk diberikan kepada golongan yang susah secara percuma. Faedah kita mengadakan gerobok rezeki ialah memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka secara percuma. Cikgu harap murid-murid sudah mendapat maklumat yang kita perlukan untuk melengkapkan peta pokok. Masih ingat peta pokok yang kita perlu lengkapkan di awal pembelajaran kita yang kedua ini tadi? Ya, ini adalah peta pokok tersebut. Okey, murid-murid boleh lihat di sini ada 4 maklumat yang kita perlu lengkapkan, iaitu menulis semula faedah amalan masyarakat prihatin untuk amalan rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma dan gerobok rezeki. Selepas perbincangan tadi, sekarang cikgu minta murid-murid untuk salin peta pokok tersebut di dalam buku pemahaman kamu dan melengkapkan peta tersebut menggunakan maklumat yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita sudah tamat. Jadi untuk hari ini tadi kita telah belajar 2 kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu memberikan respon terhadap ujaran dalam situasi tidak formal. Jadi murid-murid sudah boleh menyalin dialog tadi ke dalam buku tulis pemahaman. Dan jangan lupa latihan kita yang kedua, iaitu
melengkapkan peta pokok dengan faedah amalan masyarakat prihatin. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita yang akan datang. Selamat maju jaya.